Baik, sekarang kita berpindah kepada al-fawaid al-ilmiyah, al-fawaid at-tarbawiyah setakat masa yang diizinkan, insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, cerita Yusuf menarik untuk ditadabbur, banyak ibrah dan pengajaran yang cukup besar. Lebih-lebih lagi di saat kita sekarang berada penuh dengan dunia penuh dengan godaan. Baik, al-faidatul ula, faedah yang pertama, walamma balagh ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Kita dah bahas panjang tadi, apabila Yusuf sudah sampai peringkat umur matang, ada ulama kata 33, ada kata belas. Yang penting Allah Ta'ala sebut di sini ashuddahu, umur yang orang panggil sempurna kekuatan, sekitar 33-30 tahun. Atainahu hukman wa ilma, Allah Ta'ala beri pada dia dua perkara yang kuat, dia panggil al-qudrah wal ilm, kekuatan dan ilmu. Maknanya Yusuf ni bukan OKU. Tak, dia kuat, dia sempurna. Kalau setakat nak buat benda tak baik dengan makcik tu, boleh sangatlah. Tapi laula bur'ana rabbihi, Allah Ta'ala tunjukkan bukti yang Yusuf tak mampu, tak berani untuk melakukan perkara yang tidak baik. Allahu Akbar. Maka Allah Ta'ala sebut di sini kepada kita ayat apa dia? Dia ni seorang yang baik, orang yang soleh, yang tidak langgar perintah Allah Azza wa Jalla. Kerana itulah di akhir ayat Allah kata apa? Wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami balas orang yang baik. Ai fi zikril muhsinin ima'un ila, Allah Ta'ala sebut dia ni orang baik. Dengan sebab dia baik ni lah Allah Ta'ala selamatkan dia. Huwa sababu jazaihi, bila orang baik Tuhan selamatkan dia. Wa anna Allah atahul hukma wal ilma, Allah Ta'ala beri kepada dia kebijaksanaan, ada setengah ulama kata nubuwah, dan juga ilmu, dengan sebab dia tu baik. Jadi bila kita ni orang baik, kata di ulama, kata di para ahli motivasi, orang baik akan disayangi, orang baik akan diikuti. Mana-mana orang baik, Allah Ta'ala akan beri kepada dia perlindungan, Allah Ta'ala beri kepada dia balasan yang menyebabkan dia selamat daripada godaan yang mencalarkan imej seorang pemuda, anak seorang Nabi, cucu pada Nabi, cicit pada Nabi. Ingat tak? Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim, Nabi, anak Nabi, anak Nabi, anak Nabi, cucu Nabi. Allah Ta'ala jaga dia dengan sebab dia ni minal muhsinin, orang yang baik. Alhamdulillah, marilah kita jadi orang baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita, Allah jaga keluarga kita, anak cucu cicit kita, dengan sebab baiknya kita. Ini penting, jadi orang baik. Baik, itu yang pertama. Faedah yang pertama, al-faidatul ula. Sekarang kita berpindah kepada faedah yang kedua. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. Makcik yang Yusuf duduk di rumah dia menggoda Yusuf. Cukup mekanisme untuk melakukan perbuatan keji. Wa ghallaqatil abwab, pintu terkunci. Wa qalat hay talak, Yusuf, aku dah ready untukmu. Kata di para ulama, ayat ini memberi pada kita beberapa peringatan besar. Yang pertama, al-hazaru minal khalwati bin nisa. Ayat ini mengajar kepada kita bahayanya berkhulwat dengan perempuan, mana duduk berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram, cukup berbahaya. Tak kiralah berdua-duaan dalam kereta, dalam pejabat, bahkan ni zaman kita ini berdua-duaan di alam maya, duduk berwhatsapp-whatsappi pukul 1 malam, pukul 2 pagi. Ada suami hantar mari print screenshot, mata mari tengok ustaz apa jadi dengan bini kami. Suami duduk tidur, pukul 2 pagi dia duduk whatsapp dengan jantan. Inilah perbuatan celaka yang meruntuhkan rumah tangga,
yang memporak-perandakan keharmonian keluarga orang, sebab si jantan yang jahat hak tinonya gelenyang. Dia main wasafi termasuk dalam khalwat di alam maya ni, dia berwasak-wasakan walaupun di alam maya, mula-mula alam maya, lepas tu di alam nyata. Berapa banyak budak-budak yang kena rogol asalnya berkenalan di Facebook ya. Lepas tu hak jantan bagi ambil, buat pergi jalan, habis, hancur lebuh habis. Budak-budak perempuan dengan sebab alam maya. Tak kira lah orang tua atau orang muda, asal keduk main di alam maya banyak yang kerusakan. Jangan hati-hati, ini dipanggil fitnah an-nisa, bermula daripada di alam maya. Itu yang pertama. Yang kedua, allati huwa fi baitiha, wanita yang yusuk di rumah dia. Allah Ta'ala tak sebut pun imra'atul aziz, isteri pak cik, isteri menteri, wala zakra asmaha, nama dia tak sebut. Yang orang lain dia sebut Zulaikha. Nah, untuk apa? Supaya Allah Ta'ala nak tutup kehormatan suami dia, nak tutup malu. Nah, kalau tidak nyanyi juga orang tengah semaya baca Quran. Nah, Zulaikha telah menggoda Yusuf. Huwa fi baitiha. Jadi ayat ni baca dalam solat pun aman, baca depan kanak-kanak pun aman, baca dalam majlis kematian orang mati pun aman, baca mana pun aman, sebab tak ada benda yang menunjukkan kelucahan ataupun perkara yang tidak baik, tak ada benda. Jadi itu dia panggil uslub Al-Quran, menjauh daripada nak tasrih, nak menyebut nama orang. Al-wal muhafazah ala sitri, kerana nak jaga kehormatan seorang. Allahu Akbar. Sebab itulah orang Arab ni kata Rabbatul Bait, suri rumah. Kalau kata kepada isteri, kata Rabbatul Bait, wanita tu suri rumah. Dulu lah ni boleh kau kata, nak kata orang rumah boleh tak? Suami kata ni orang rumah saya, padahalnya bini dia kerja besar, duduk rumah jaga-jaga. Dia duduk rumah jaga anak, awak suri rumah. Istilah lah, tak sedut malah, tak sedut balas bab istilah. Orang Arab kata la musyahaf al istilah, tak ada berbalas dalam bab istilah. Biarlah, suri rumah. Yang penting isteri itu balik ke rumah juga akhirnya. Baik. Yang ketiga, ini kata-kata hikmah yang besar. Apabila keadaan yang sudah gawat, wanita ini tutup pintu dengan orang panggil jangoknya tu hanya tahu dah, dengan wangiannya, dengan cukup godaan cukup. Dan dia juga mengeluarkan kata-kata hai talak, aku dah ready untukmu. Tapi Yusuf telah mengeluarkan kata-kata hikmat, kata-kata besar. Qala ma'azallah, aku minta berlindung dengan Allah. Maka di sini para jemaah ingat, apa-apa godaan di alam maya ke, di alam nyata ke, di alam apa, kalau nampak orang nak ngenak kita, yang pertama sekali a'udzubillahi minasyaitanirrajim, aku minta berlindung Allah daripada syaitan. Ma'adzallahu minka, aku minta berlindung Allah daripada kejahatan. Sebut sebagaimana Sayyidah Maryam, dia tengok seorang laki-laki masuk dalam mihrab tempat dia duduk di masjid Baitul Maqdis. Jadi Maryam juga telah mengeluarkan kata-kata minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla. Bila masuknya malaikat, Maryam kata apa? Aku minta berlindung dengan Allah. In kunta taqiyya, tulis itu. In kunta taqiyya. Tengok ayat surah Maryam. Tulis surah Maryam ayat 18. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Bila malaikat masuk, dia berupa orang, berupa laki-laki, comel. Maryam tengok, terus dia keluar kata-kata. Tulis surah Maryam ayat 18. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya.
Aku minta berlindung dengan Allah. Kalau mu orang baik, jangan kusik aku. Tengok. Malaikat terus maklumkan kepada Maryam supaya dia tak panik. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Jangan takut Maryam, aku ni bukan orang, aku ni malaikat. Jadi kita jangan duk panik banyaklah. Yang penting ayat ini, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya, campur dengan hak ni mungkin panjang, hak pendeknya kata-kata Yusuf ni lebih senang. Qala tak payah katalah. Qala tu cerita Yusuf. Qala ma'azallah, aku minta berlindung dengan Allah. Kena kata benda ni. Kemudian Yusuf kata apa? Inna rabbi ahsana maswai. Rabbi di sini wasfatur rabb, sifat rabb. Rabb ni boleh dua makna. Tuhan pun boleh. Tuhan aku, maknanya Tuhan aku telah buat baik pada aku. Daripada kecil lagi aku dicampak dalam telaga sia-sia, tak kira aku nak ngenak waktu aku dah besar. Satu. Yang kedua, Rabbi dengan makna Tuan aku, Sayyidi, Tuan aku yang beli aku baik, takkan aku nak mengenak ke dia. Ingatlah, ismur Rabb boleh guna kepada orang dan boleh juga kita kata kepada Tuhan. Rabbi. Sebagaimana Yusuf kata dalam ayat ini, innahu rabbi ahsana maswaya. Dalam ayat 42, uzkurni inda rabbik. Sebut aku di situ Tuhan kamu. Itu dia panggil kata-kata yang penting. Ma'azallah sangat besar untuk kita minta berlindung dengan Allah SWT. Jangan mudah-mudah, jangan mudah dalam masalah apa saja pun kita kena minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla. Dan yang seterusnya, yang keempat, ayat 24, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ra'a burhana rabbi. Ini ayat ni kita dah bahas panjang. Memang makcik ni berminat sungguh dengan Yusuf, nak sengoti-ngoti, kan? Wa hamma biha, dan Yusuf juga berminat dengan makcik dia. Maka di sini kita telah bahas panjang. Yang pertama sekali, kita kata berminat sekiranya dia tidak tengok bukti. Tapi dia dah tengok bukti kekuasaan Allah, dia tak minat. Ini ulasan daripada Abu Hayyan. Yang ni sensang. Hak ni orang panggil mudah nak buat ulasan. Tapi ulasan yang kedua yang agak panjang, iaitu dia berminat khawatir sekadar lintasan hati, tapi tak lebih daripada itu. Sebab apa? Sebab dalam hadis 7 golongan orang yang duduk di bawah bayangan di akhirat esok. Siapa dia? Rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamal. Seorang laki-laki yang digoda oleh perempuan yang comel, ada kedudukan, kaya raya, comel, keni lutur molek. Qala inni akhafullah, aku takut pada Allah. Jadi ini maknanya Yusuf bukan nak, tapi sekadar lintasan hati, dan dia tepis dengan ma'azallah. Jadi wallahu alam, perbahasan panjang, kita tak nak ulang dua kali di tempat yang sama. Banyak perkara-perkara yang kita boleh selesaikan. Masya Allah, tabarakallah. Seorang penulis, nama dia Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ni seorang, dia setiap benda dia mikir dia tulis, dia panggil khawatir. Ada kitab dia nama dia Saidul Khatir, catatan kepada lintasan pemikiran. Dia kata satu hari dia ni mikir benda yang, ialah mikir, seorang lelaki mikir benda tak baik. Lepas tu dia pun dibaca surah Yusuf sampai ke ayat ni. Qala ma'azallah inna rabbi ahsana maswaya. Dia pun kaya, hei nafsu aku, mu nak buat benda tak baik ni, Allah Ta'ala buat benda baik pada kita, Allah Ta'ala beri pada kita. Dia ulang sampai peringkat hilang dia punya waswas syaitan tadi. Jadi kita kena ingat dah, kita ni kalau ada waswas syaitan mari, kita kena ingat kebaikan Tuhan, kita kena ingat azab Allah Ta'ala, burhana rabbihi, insya-Allah akan hilang perasaan tak baik, nak mengenak korang ke, nak buat benda jahat ke, semua tu orang panggil sangat besar untuk kita selamatkan diri kita.
para jemaah sekalian. Baiklah, yang terakhir Allah kata apa? Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadil mukhlasin. Allah Taala selamatkan Yusuf daripada benda keji dengan sebab dia itu ikhlas. Ingat. Jadi kata di para ulama tadabbur, pentingnya sifat yang baik, pentingnya sifat ikhlas. Kita kena letakkan diri kita dalam kedudukan yang baik ini. Sebab apa? Orang yang baik, muhsin, orang yang ikhlas akan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Ya Allah, jadikan kami ini orang yang muhsin, orang yang baik, dan jadikan kami orang yang ikhlas kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala selamat. Ingat, dua ayat pelindung, ma'azallah. Satu lagi, apa dia Sayyidah Maryam kata tadi? Maryam kata apa tadi? Dalam ayat a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Ingat dua ni ayat pelindung. Kalau kita tengok apa-apa, sebut ma'azallah, aku minta berlindung dengan Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi diselamatkan oleh Allah daripada segala perkara yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin.